Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwan Binti Azam. Hari ini saya akan menyambung perbentangan sahabat saya Nur Azram Binti Misbah. Okey, saya akan menyambung pada bahagian slide ke-7, iaitu semasa mengandung. Okey, semasa mengandung, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya. Sebab apa? Sebab kita tak nak bayi tersebut terkena dengan apa yang kita buat. Baik tingkah laku kita, baiklah kejadian hasil anak kita. Okey, yang kedua ialah banyakkan bersabar dan membaca Al-Quran. Kita sebagai ibu bapa, kita wajarlah untuk sentiasa memberikan anak kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan banyakkan bersabar. Jika kita macam tu, macam kita jadi seorang lelaki jadi seorang yang tidak penyabar. Jadi apa yang akan berlaku jika misal katalah kalau perempuan tu bila dia mengandung dia akan menguji kesabaran suami dia. Jadi kalau lelaki tu seorang suami tu tidak ada sifat sabar dalam diri, maka susahlah untuk kita hasilkan anak yang baik, anak yang solehah, anak yang soleh. Okey. Yang ketiga ialah menjaga akhlak dan berdoa supaya dikurniakan anak yang soleh. Okey. So jadi maksudnya bila kita berjumpa dengan orang ke, dengan masyarakat, dengan ibu bapa kita, kita mestilah mempunyai sifat dan sikap akhlak tu yang tinggi, yang baik. Contoh macam kita buat perkara yang tak baik kan, kalau kita tak jaga tingkah laku kita, macam mana persepsi orang luar, macam mana persepsi mak ayah kita, diorang mesti akan mendoakan yang terbaik untuk kita. So jadi kita kenalah bersifat baik dan jaga tingkah laku kita. Okey, seterusnya yang keempat ialah bapa perlu memastikan keselamatan isteri dan anak yang dikandungnya. Contohnya macam mana? Contohlah isteri tu nak pergi mana-mana tempat yang berbahaya. Contoh pergi ke pasar raya yang terlampau padat dengan orang ke apa ke. Selain tu, seorang suami mestilah menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat. Maksudnya jauh dari mara bahaya lah. Contoh daripada binatang buas ke, contoh tempat-tempat yang berbahaya, contoh macam rumah yang dah nak roboh ke, yang tu kan akan membahayakan keselamatan isteri dan anak kan. So jadi suami perlu memainkan peranan dalam bab ni. Okey, yang kelima ialah ibu perlu membuat pemeriksaan kandungan sebagaimana yang diperlukan. Maafkan saya. Okey, sebab apa? Sebab kalau untuk zaman sekarang ni kan kita kan dah ada klinik kerajaan kan. Biasa daripada dulu lagi dah ada klinik kerajaan. So jadi bila ada tarikh-tarikh yang kita perlu datang yang untuk kita check up apa semua, untuk buat pemeriksaan bayi dan ibu yang sedang mengandung. So jadi kita kena pergi benda tu. Kita tak boleh macam alah tak apalah, benda tu bukannya penting sangat pun. Asalkan baby okey, baby tak ada masalah, mak tak ada masalah. Tak boleh macam tu. Dalam hal ni pun suami perlu memainkan peranan yang penting. Contoh menghantar isteri. Kalau tak dapat nak menghantar isteri pun sediakan kenderaan yang selesa, yang selamat untuk isteri dan anak yang dikandungkan buat pemeriksaan. Okey, yang keenam ialah menjaga pemakanan dan menjauhi makanan yang haram. Contoh makanan yang haram contohnya macam apa? Macam khinzir apa semua, dan sekarang banyak makanan fast food yang kalau tak pun makanan jajan ke apa ke, so kita kena tengok dia punya ingredient, dia punya kandungan dia tu ada tak bahan-bahan yang haram. So macam sekarang kan kita kan dah ada teknologi kan, kita boleh tengok makan ni, ada nama ni, tak boleh, benda ni haram. So macam tu kita kena peka dengan benda tu. Kita tak boleh nak ambil sambil lewa ke apa ke, tak boleh. Okey, baik. Seterusnya pula ialah selepas melahirkan anak. Okey, yang pertama ialah bayi yang baru lahir. Sunat mengazankan dan iqamat di telinga bayi. Dan yang kedua, mentahnikkan dan memberi nama yang baik. Dan yang ketiga, melakukan akikah. Semua benda ni adalah
Contoh kalau macam melakukan akikah, kan kita kan ada tahap-tahap dia kan ikut kemampuan kita. So jadi at least kita buat benda tu. Okay. Selain tu, mengazankan dan iqamatkan di telinga bayi. Yang ni tanggungjawab seorang suami. So suami tu untuk menjadi seorang ayah yang baik, untuk mendapatkan anak yang soleh, kita mestilah perlu menunjukkan sikap dan cara yang baik. Okey, baik. Seterusnya ialah yang kedua, pendidikan Islam. Kita mestilah yang pertama mengajar anak asas keimanan sejak kecil. Contohnya macam apa? Macam mana kita nak ajar asas keimanan? Contohnya yang pertama, hormat orang tua. Contohnya bila jumpa dengan orang tua, cakap salam, salam, salam. So tu antara salah satu juga. Lepas tu bila mak ayah rajin mengaji, ajak anak sama-sama duduk untuk dengar apa yang kita baca. Tu pun salah satu juga. Tu kaedah untuk kita terapkan nilai yang baik dalam diri anak-anak. Okey, yang kedua ialah membiasakan anak-anak mentaati perintah Allah. Okey, contohnya bila waktu solat, kita boleh ajak anak-anak kita sekali untuk solat. Maksudnya duduk dalam contoh macam dia ikut segala pergerakan kita, dia ikut apa yang kita buat and dia dengar apa yang kita baca. Itu pun salah satu untuk membiasakan anak-anak mentaati perintah Allah. Seterusnya ialah mengajar anak-anak mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah. Apa benda sifat mahmudah dengan sifat mazmumah ni? So jadi kita macam mana kita ajar anak-anak macam mana kita nak, okey, benda ni baik, awak boleh buat. Benda ni tak baik, awak tak boleh buat. So jadi benda tu salah satu cara untuk kita didikkan, terapkan ajaran Islam dalam diri diorang. Seterusnya ialah pendidikan moral. Yang pertama ialah menanamkan akhlak dan budi luhur ke dalam jiwa anak-anak. Maksudnya, masa kita tadi, masa ibu mengandung, kita mestilah tunjuk akhlak yang baik. So, jadi kita tak bolehlah buat benda-benda yang lara, benda-benda yang tak sopan. So, jadi benda tu macam sedikit sebanyak memberi efek lah kepada tingkah laku seorang bayi. Okey, yang seterusnya ialah mengasuh mereka dengan adab-adab yang mulia. Contohlah macam budak-budak kan, dia kan tak tahu mana yang baik, mana yang buruk kan. So, jadi contohnya macam dia geram kat satu benda tu, lepas tu dia main sepak-sepak. Itu kan benda yang macam tak baik. Bila dia akan geram ke orang, dia akan sepak orang. Sebab apa? Sebab menggunakan kaki kan. So, jadi kita ajar, no, tak baik benda tu. Macam tu lah. Okey, seterusnya ialah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak dan mengajarkan mereka supaya beradab dalam pergaulan. Contohnya macam jumpa orang tua, jumpa saudara mara, kita mestilah menunjukkan rasa hormat kepada orang tua tersebut. Jadi macam contohnya macam bercakap sopan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga memakai pakaian yang sopan, yang menutup aurat. Okey, yang seterusnya pula mungkin bila jumpa dengan orang tu kita salam. Okay, yang seterusnya ialah mengajar mereka membenci sifat mazmumah. Contoh macam benda tu tak baik, tapi orang paksa dia buat. Dia kata no, tak boleh, benda tu tak baik. Mak ayah, mama papa ajar benda tu tak baik. So jadi kita tak boleh buat. So macam tu. Sebab itulah pentingnya pendidikan moral ni dekat dalam diri anak-anak ni. Sebab dia akan mempengaruhi, contoh macam bila tindakan dia baik, pembesaran dia baik, jadi bila dia berkawan tu dia dapat menasihati kawan-kawan dia dalam masa yang sama. Okey, baik. Seterusnya yang keempat ialah kemahiran jasmani. Menggalakkan mereka menjaga kesihatan tubuh badan. Penting untuk jaga kesihatan tubuh badan ni. Contoh macam kita tak ada exercise langsung. Kita makan, tidur. Benda tu akan mendatangkan penyakit dekat kita. Sebab selalu kita dengar kata-kata segala perut tu mempunyai perut tu merupakan sarang tempat berkumpulnya penyakit. So jadi apa yang kita makan tu
benda tu akan jadikan penyakit untuk kita. Kalau kita makan benda yang tak baik selalu, benda tak boleh lah. Contoh macam kita tak ada exercise langsung, kita tak ada berjalan langsung, kita tak ada jogging, tak ada buat aktiviti yang ringan, benda tu boleh. Dia akan memberi efek yang buruk ke dalam diri kanak-kanak. Okey, yang kelima ialah pendidikan rohani. Mendidik anak-anak dengan sifat positif. Macam mana kita nak didik anak-anak dalam sifat positif ni? Contohnya macam mainan dia patah ataupun hilang. Lepas tu dia pun nangis. Lepas tu kita nasihat dia, kata dia, tak apa. Mesti contoh nama anak kita Omar. Okey, mesti Omar akan dapat mainan yang baru. Papa belikan mainan yang baru. Tak apalah, nanti tak apa. Omar kena sabar, okey? Setiap apa yang jadi semua ada hikmah dia. Okey, yang seterusnya yang keenam ialah pendidikan sosial. Okey, mengajar konsep persaudaraan dalam Islam, memberitahu mengenal pasti batas-batas pergaulan dan aurat antara lelaki dan perempuan. Yang kedua ialah mendidik anak menghormati orang tua. Okey, contoh macam kita dah terapkan dekat dalam diri anak-anak. Omar tak boleh tahu salam sepupu Omar yang perempuan, sebab Omar boleh kahwin dengan dia, halal untuk kahwin dengan dia. So jadi bila kita didik daripada kecil tu tak boleh nak sentuh perempuan yang bukan mahram, dia akan terbiasa sampai ke besar. So jadi bila perkara tersebut jadikan satu amalan, dia akan jadikan satu adat dan kebiasaan bagi sesetengah kanak-kanak tu. Seterusnya ialah akibat sekiranya ibu bapa mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap pendidikan anak-anak. Okey, dekat sini yang saya cuba ada 4. Yang pertama ialah anak-anak akan membesar sebagai individu yang mementingkan diri sendiri. Jadi macam apa yang dia nak, dia mesti dapat. Dia tak fikir pun orang lain. Contohlah macam dia nak beli makanan. Macam dia nak beli makanan tadi kan. Dia tak fikir pun kawan-kawan belakang dia yang tak makan lagi, yang tak rehat lagi. So, jadi dia beli semua makanan untuk puaskan nafsu dia, untuk makan. So, jadi benda tu macam tak baik lah. Okay, yang seterusnya, yang kedua ialah lahir generasi yang lemah dan tidak mampu berdikari. So, jadi kalau kita mengabaikan tanggungjawab kita terhadap anak-anak. Okay, contoh macam tanggungjawab dia macam mana untuk kita didik dia jadi seorang yang berdikari pun merupakan satu tanggungjawab untuk kita juga. Kita tak boleh lah kita nak buatkan semua untuk dia. Tak boleh. Bila kita buatkan semua untuk dia macam ayah, ibu nak ni, tolong ni. Okay, semua kita buat. Lepas tu bila dia jadi satu kebiasaan, seorang anak tu dia tak dapat nak berdikari tanpa ada mak ayah. Jadi bila mak ayah meninggal ke apa ke, macam mana dia nak teruskan hidup dia. Okey, yang ketiga ialah anak-anak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Unsur-unsur negatif contohnya macam mana? Contoh bila dia dah berkawan, bila dia dah besar, contohlah kawan dia kata, jom kita pergi lepak, jom kita main motor, jom. Benda tu kan akan jadikan satu pandangan yang tak baik lah daripada masyarakat. Itu salah satu contoh. Selain daripada tu, contoh vape, merokok, semua tu pengaruh daripada kawan rakan-rakan sebaya juga. Jadi bila ibu bapa ni tak terapkan nilai-nilai murni dekat dalam diri anak-anak, jadi diorang macam, tak apalah, mak ayah tak dicakap pun pasal ni, so boleh je buat. Semua macam tu macam tak okey lah untuk anak-anak. Okey, yang keempat ialah akan dibenci oleh Allah dan orang ramai. Okey, tu antara akibat-akibat yang memang akan terjadi lah bila ibu bapa ni dia mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap pendidikan anak-anak. Dibenci oleh Allah. Contohnya macam mana? Ibu bapa tak ajar anak-anak untuk solat, apa semua. Tu sebab solat kan antara tuntutan dalam Islam kan. Okey, baik. Kesimpulannya, tidak syak lagi bahawa ibu bapa yang mempunyai sikap, ilmu dan kemahiran yang tinggi berkaitan dengan keibubapaan, berkeupayaan dan berketerampilan untuk menjadi ibu bapa yang misali. So, jadi bila kita dapat terapkan nilai-nilai yang baik dekat dalam diri anak-anak,
kita juga akan dapat jadi seorang yang berketerampilan. Contoh macam orang akan bila tengok anak dia baik ni mesti atas didikan mak ayah dia. So jadi ibu bapa ni memainkan peranan yang penting lah daripada mengandungkan anak, selepas melahirkan anak, semua banyak tanggungjawab ibu bapa ni. Okay, sekian daripada saya dan sahabat saya Nur Azira binti Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.